أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita ambil tajuk baru, wujubul mubadarah taubah, iaitu kewajipan bersegera untuk bertaubat. Kewajipan bersegera untuk bertaubat. Wahai orang mukmin, kata dia, inza' ayyuhal mu'min, cabutkanlah wahai sekalian orang mukmin daripada maksiat, daripada al-asi, mukmin yang asi, mukmin yang buat maksiat, daripada maksiat engkau. Orang yang beriman yang melakukan maksiat dipanggil asi. Kita ni orang yang beriman, dan kalau kita melakukan maksiat, kita dikenali sebagai asi. Asi itulah orang yang buat maksiat. Jadi bila kekal maksiat itu pada diri kita, iaitu dosa kecil yang kita lakukan yang kekal pada diri kita, maka dikenali kita sebagai fasik. Kalau dosa itu dosa besar yang kita tidak taubat, itu juga dikenali kita sebagai fasik. Walaupun sekali dia buat dosa besar, dia tak kekal tapi dia tidak bertaubat, ya, maka dikenali dia sebagai fasik. Jadi kadang-kadang hukum maksiat ni, asi ini boleh dikatakan kita ni asi sebab kita sentiasa buat dosa. Maka mukmin asi, orang yang mukmin lagi buat maksiat, disuruh kita tinggalkan maksiat kita tu, cabutkan maksiat tu daripada diri kita. Ibarat maksiat tu benda yang melekat pada badan, ya, cabut, tanggalkan. Dan setelah ditanggalkan maksiat tersebut, wa tub ila rabbika minha, dan engkau bertaubatlah kepada Tuhan engkau daripada maksiat yang kau lakukan, min qabli ay yanzila bikal maut, sebelum daripada engkau diturunkan kepada kematian. Maknanya datang malaikat mengambil nyawa kita. Mati ni tak kira bila lah. Jadi kalau kita kata nak tunggu esok baru nak bertaubat, mungkin tak sampai esok kita dah mati. Kalau kita kata tunggu petang lah baru aku nak bertaubat, tak pasti lagi sampai ke petang ke kita ni. Baik. Sebelum bahawa kamu diturunkan ataupun dimatikan, dan dalam keadaan tersebut fatalaqqa rabbaka zamban dan san khabisan, kau jumpa dengan Tuhan engkau dalam keadaan khabis, kotor. Jadi seperti mana dia kata, disebut firman Allah Ta'ala, innahu man ya'ti rabbahu mujriman, innahu man ya'ti rabbahu mujrima,
fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Bahawasanya dia, siapa balik pada cerita tajuk kita, ya, dikaitkan dengan orang yang buat maksiat, orang yang asi. Siapa dia? Man ya'ti rabbahu mujrima, yang dia datang jumpa Tuhan dia. Bila dia datang jumpa Tuhan dia, dah mati, ya, dah meninggal. Itu kita bertemu Tuhan tu. Mati kita adalah bertemu Allah, ya. Tapi mujrima, dalam keadaan berjumpa Allah Ta'ala, dia melakukan mujrim, dosa, melakukan maksiat. Dia sebagai pesalah. Kalau istilah orang Arab sekarang, mujrim ni orang yang buat salah, ya, pesalah apa-apa je jenayah dia panggil mujrim. Dalam Quran bila sebut mujrimah ni orang yang buat maksiat, ya. Apa dia dapat nanti bila jumpa Allah? Fa inna lahu jahannam, maka bahawasanya bagi dia, orang yang maksiat tadi, adalah neraka jahannam, neraka yang sangat pedih. Apa dia pula neraka jahannam yang sangat pedih tu? Macam mana sifatnya? La yamutu fiha wa la yahya. Orang yang tadi ni, yang mujrim tadi ni, orang yang buat dosa tadi ni, yang mana duduk dalam neraka jahannam selama-lamanya, tidak mati padanya dan tidak hidup padanya, ya, makna kata kekal. Dijadikan dia tu sakit, azab, pedih dalam api neraka. Kemudian bila hancur tubuh badan dia, macam mati, tapi tak mati. Ditemukan balik segala daging-daging dia, ditemukan balik segala tulang-tulang dia yang telah hancur, ya, berkecai kena api neraka, ya, macam mati tapi tak mati, ya. Baik. Habis, kalau kita katakan dengan saranan yang disebutkan tadi, bahawasanya disebut orang yang maksiat, yang bertemu Tuhan dia dalam keadaan dia berdosa dan dia dapat neraka jahanam. Macam mana nak mengelak daripada neraka jahanam? Dia kata di sini, wala ta'man in lam tubadir bit taubah an maksiatik. Kamu tidak akan aman, kata dia. Ya, kamu tak akan aman, kamu tak akan rasa selesa, kamu tak akan selamat, ya, dengan neraka jahanam tersebut, ya, jika kamu tidak segera bertaubat daripada maksiat engkau. Ya. Tak akan aman kita. Kotlah kata-kata aku ni duduk zon selesa. Ya. Sekarang dia ada zon selesa. Macam-macam zon ada ni. Ya. Tak adanya zon selesa kita, ya, kalau kita tidak bertaubat pada Allah Ta'ala. Dia kata tak aman kita daripada apa? Ayyanzilallahu bika iqaban min iqabih, bahawa diturunkan padamu daripada satu azab. Iqab ni mana balasan Allah daripada beberapa balasan-balasannya. Ya. Kotlah kata tak apa, aku Tuhan sayang kat aku, kata dia. Ramai manusia kata gitu. Banyak manusia rasa diri dia selamat daripada Allah. Dia kata dialah kekasih Allah. Dia tak buat maksiat pun, dia tak buat salah pun, ya. Dalam kita kata kita tak buat maksiat, dalam kita rasa kita tak buat salah, maka dalam tu juga kita telah buat salah kadang-kadang yang kita tak perasan. Apatah lagi orang yang memang buat salah dan dia tahu pula apa salah dia, ya, dia terus melakukan kesalahan tersebut, ya. Dan adakah kita rasa kita duduk zon selesa dalam keadaan begitu? Ya. Dalam suasana sekarang pun kita kata kita orang ahli jemaah, ya, kita datang sembahyang, kita buat ibadat, ya, kita tak duduk zon selesa sebelumnya. Tapi kita duduk zon di mana kita mengharap rahmat Allah.
Kita tak lari daripada memandang rahmat Allah yang sangat luas. Itulah duduknya pentingnya ibadat kita ni dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang redha, dengan hati yang mengharap, dengan hati yang merendah diri, tawadhu', semua tu kena ada. Supaya tercapailah yang kata kehendak kita tadi ni, nak mengelakkan daripada azab-azab Allah Ta'ala. Ada kata hati yang bersih. Bersih dia bukan sekadar tidak melakukan maksiat, bersih dia daripada rasa syirik pada Tuhan. Mana antara syirik ni rasa diri bangga, takabur, rasa hebat diri. Maka dengan itu kita letakkan kita redha dengan Tuhan, letakkan diri tawaduk, rendah diri dengan Allah Ta'ala, letakkan rasa sikap rajak, harap pada Tuhan. Sebab orang yang mengharap pada Allah itulah hamba. Yang tak mengharap pada Tuhan tu dia belagak lah, melenggak namanya. Pedulikan kata dia. Baik. Fa innal 'asina li rabbihim mu'tariduna li zalika fi kulli waqtin. Kenapa dia kata kalau kita tak cepat, tadi yang sebelum ni dia kata kalau kita tak cepat bertaubat, kita terdedah kepada bahaya menerima iqab Allah, menerima beberapa balasan-balasan Allah di neraka jahanam esok. Kenapa dia kata gitu? Kenapa dia kata kita ni tidak aman, kita terdedah? Kerana dia kata orang yang buat maksiat ini, orang yang buat maksiat pada Tuhan mereka itu, mereka memang melentangkan atau mendedahkan kepada iqab Allah, pada azab Allah pada setiap waktu. Kita ibarat gitu. Kalau kita tak buang maksiat yang ada pada diri kita, kita tak angkatkan maksiat yang ada pada diri kita, kita tak cabutkan maksiat yang ada pada diri kita, kita kekalkan maksiat tu pada diri kita, maka seolah-olah kita memang mendedahkan diri kita pada azab Tuhan yang akan datang ni. Api neraka jahanam tu menyala-nyala, menunggu-nunggu. Siapa ahlinya? Kalau kita bukan orang yang bertaubat, maka kitalah ahlinya. Kalau kita bukanlah orang yang bertaubat, maka kitalah yang mendedahkan diri kita kepada neraka jahanam tersebut. Baik. Alam tasma' qaulallahi ta'ala, tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala? Afaminal ladzina makarus sayyiati an yakhsifallahu bihimul ardh ayyatiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Kata dia, adakah tidak? Ni soalan Tuhan. Tuhan tanya buat apa tu? Kadang-kadang ayat Quran ni datang dengan pertanyaan. Pertanyaan Tuhan ni kadang-kadang adalah untuk menghina. Menghina manusia tu, kadang-kadang untuk memperingati. Jadi ungkapan dan ayat yang disebut afaminal ladzina makarus sayyiat, adakah tidak? Bagi orang yang ragu-ragu, dia akan jadi yakin dengan soalan ni. Adakah tidak mereka-mereka yang melakukan sayyiat, kejahatan, yang mereka rekakan, mereka buat sendiri segala jenis kejahatan, ay yakhsifallahu bihim, bahawa Allah Ta'ala membenamkan mereka itu di bumi, au ya'tiyahumul azab, ataupun Allah Ta'ala datangkan pada mereka itu azab, min haitsu la yash'urun, sekira-kira mereka itu tidak menyedarinya. Sebab tu Tuhan tanya, kamu tak perasan ke? Kamu tak ingat ke? Kamu memang jahil ke? Kamu tak reti ke? Bahawasanya orang yang saja-saja dia buat lakukan maksiat,
orang yang memang merancang melakukan maksiat. Ya, manusia hari ini dia memang merancang melakukan maksiat. Manusia yang tak takut pada Allah, manusia yang tak ada rasa segan silu pada Allah, memang dia merancang buat maksiat. Lagi dekat nak kiamat ni, lagi macam-macam balanya. Lagi dekat nak kiamat ni, lagi macam-macam reka-rekaannya. Lagi orang jauh dengan agama, lagi teruk. Ya, kita kata ni zaman perkembangan, zaman pertumbuhan Islam. Zaman orang nak kembali pada Islam. Duduk sana pun sebut Islam, duduk sini sebut Islam. Ya, kalau dulu orang pakai kepiah putih ni segan nak pakai kepiah putih. Ya. Nak pergi mana-mana tu locot kepala tak ada kepiah, malu. Zaman sekarang jangan. Mana-mana pun orang pakai kepiah. Ya, zaman dulu ingat 70-an tu. Zaman jejah satu dulu. Ya, cikgu-cikgu pergi sekolah pakai kebaya je. Kebaya ketat lah tu. Nyengit dia pergi sekolah. Hari ni tak boleh dah. Semua orang bertudung, berlitup. Ya, adakah menggambarkan itu lebih baik daripada orang dulu? Tak juga. Dengan tudung-tudung tu kadang-kadang maksiatnya. Ya, dengan tudung-tudung tu dia berpocok-pocok. Dengan tudung-tudung tu jugalah dia merenyeh orang. Jadi pakaian bukan menggambarkan kewarakan seseorang ataupun kealiman seseorang, ataupun dia tu bukan orang yang buat maksiat. Sebab tu tak perasan. Dan dengan sebab kejahilan itu, dia tak perasan dialah orang yang melakukan sayiat. Dan dia tak perasan pula yang dia buat jahat tadi ni membuatkan dia terbenam dalam neraka esok ni. Tapi dia sebut dalam Quran ni, dia sebut dalam ayat ni, dia kata dibenamkan dalam bumi. Kata akhir zaman, kita tengok baru-baru di Ipoh kat mana pun, Lost World tu nama pun tempat ni, tempat hiburan, tempat seronok. Makin lama makin macam-macam. Disambutnya 2018 ni belum lagi sambut 2020. Baru 2018 kalau sambut 2020 macam mana gamat ni pun tak tahu. Berimpun anak-anak kita ni nak Melayu lah ramai. Kalau bab-bab maksiat, hiburan ni orang Melayu lah. Nak pula dapat tiket peri ke pula, Allahu Akbar. Dia berduyun-duyun masuk dalam kolam Lost World tu, Ipoh, Tambun. Masuk dalam kolam duduk menari, pakai main belon. Laki betina jantan apa semua, bini orang ke, tunang orang ke, anak dara orang ke, duduk sekali situ. Lepas tu duduk barak lah, berebut bola. Orang ni sentuh orang ni pegang punggung orang ni. Ya. Lepas 2-3 hari keluar fatwa teguran Mufti Perak. Nak kata apa dah buat lah. Ya. Tegur, takat tegur je lah. Ya. Apa tunjukkan tu? Menunjukkan kita, walau bagaimana banyak pun kuliah-kuliah di masjid-masjid, banyak pun kuliah-kuliah di YouTube, segelintir, sebahagian besar, bukan segelintir, sebahagian besar ni tak peduli juga beragama ni. Dia lebih suka leka dengan hiburan, keseronokan. Ya. Tak ada lah, tambah kuliah saya lagi lah. Mengantuk dengan kuliah ustaz ni. Ya. Apa benda ni, beletior je kerjanya. Ya. Okey. Au ya'khuzahum fi taqallubihim fima hum bimu'jizina. Kata dia, ataupun mengambil mereka itu pada berubah-ubah, berbalik-balik mereka itu dengan apa? Famahum bimu'jizin, maka tidaklah mereka itu dengan benda yang mampu dielakkan. Mu'jizin, mu'jizat lah. Baik, au ya'khuzahum ala tukhawwifi fa inna rabbakum laraufur rahim. Atau diambil mereka itu
atas ketakutan mereka itu rasa takut. Kadang-kadang kita tak perasan masa Allah Ta'ala nak cabut nyawa kita tu masa seronok ke masa takut. Ya. Itu yang tak bagi kita berhibur seronok sangat tu. Ya. Takut masa seronok tu lah dicabut nyawa kita. Ya. Kita masih lagi tengok keadaan kita. Aku dah sihat, hari-hari aku jumpa doktor. Ya. Ada masa aku buat check up. Ya, tak ada lagi, lambat nak mati ni, kata dia. Ya. Mati tak kira sihat tak sihat. Ya, budak-budak mati. Ada yang semalam apa diviralkan, seorang kanak-kanak perempuan mati tempat tidur kena patuk ular. Ya, tak ada sakit apa, dia nak mati dia mati. Bersebab je mari tudur-tudur sela patuk duduk dalam rumah hari ni zaman sekarang. Kita ingat duduk rumah yang bandar-bandar, rumah batu apa semua ni, tak adalah ular, lagi-lagi hebat. Ya, menyelinap dia masuk dalam rumah. Kalau dah kata nak mati dah, kalau tak bala, buat macam mana pun, ya, datanglah benda tu. Tu dia. Fa inna rabbakum la raufur rahim, bahwasanya Tuhan kamu tu rauf, ya, maha pengasih, maha lemah lembut. Mana tu tadi? Habis. Kemudian diletakkan dalam kitab ini, pengarang kitab disebut Allahumma ja'alna ya karim bitazkirika muntafi'ina. Ini doa dia, doa Ulwi Haddad, Syekh Ulwi. Dia baca doa ni setelah diberi nasihat pada kita. Dia kata Allahumma ja'alna ya karim bitazkirika muntafi'ina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami, wahai Tuhan yang maha mulia, dengan mengingat Engkau dan menjadi kami orang yang bermanfaat. Dengan memperingati Engkau itu, tazkir itu, muntafi'in, memberi manfaat. Mudah-mudahan jugalah dengan doa dia pagi ini, dengan tazkirah yang saya sampaikan, tazkir sama jugalah yang disebutkan peringatan. Yang kata tazkirah itu peringatan. Dengan silap baris baca tazkarah. Ya. Malang kawan dia buka-buka kitab dia, tengok-tengok jumpa tazkarah, dia kata. Cuba tengok apa dia, tiket beh. Tiket bahasa Arab tazkarah. Tazkirah, sikit di baris dia lari. Ya, tazkirah peringatan. Ya, memperingatkan kita yang datang manfaat peringatan tu. Ada peringatan yang tak ada manfaat. Ya. Mana tak manfaat, tak dimanfaatkan pun sama juga. Atau peringatan tu sia-sia yang tak ada manfaatnya. Ya, hari ini tazkirah berbagai-bagai tazkirah. Ya, tak pernah-pernah kita dengar tazkirah lepas subuh, dia tazkirah lepas subuh. Tak pernah-pernah dengar kita kata tazkirah lepas lohar, dia lepas lohar tazkirah. Kawan lapar perut ni. Ya, habis-habis sembahyang zuhur kawan tak makan lagi nak pergi. Dia kata tazkirah dulu encik. Berapa minit? Setengah jam. Perut dah rorak. Ya. Lepas asar pun tazkirah juga. Rajin benar. Ya. Baguslah tu. Tapi adakah mendatangkan manfaat? Ya. Tengok pada individu lah. Ya, tazkirah tu tetap manfaat duduk kat mana pun. Jadi kita minta ke Tuhan, biarlah tazkirah yang kita dengar, biarlah tazkirah yang kita sampaikan, biarlah peringatan-peringatan apapun yang membawa kepada peringatan tadi memberi manfaat pada diri kita, bukan sia-sia. Dengan sistem-sistem elektronik apa ada hari ini, media-media yang ada hari ini, ya, boleh memperingatkan kita kepada Allah. Ya, jangan jadi dilupa. Tambah kita dengan handphone hari ini ni, dia tak boleh lekang lah hidup dengan handphone ni. Okey. Kemudian
manfaat bagi wali kitabika wali rasul wa rasulika muttabi'ina. Doa dia apa pula? Bagi kitab engkau dan bagi rasul engkau muttabi'ina, kami orang yang mengikut. Ya, kita sebagai orang-orang yang ikutan. Makna kata peringatan, kita yang mengambil manfaat. Kitab dan rasul itu ikutan kita. Ya. Macam mana dia kata? Kena ikut kitab dan rasul lah, tak boleh ikut ulama lah. Ya, banyak orang salah faham gitu. Dia kata ambil kitab dan rasul, jangan tengok ulama. Jadi ada yang jenis tu, dia tengok terjemah Qurannya, tengok terjemah hadis. Dia kata cukup untuk saya pakai cakap ulama. Ya. Sebenarnya yang terjadi bertelagah hari ini, ya, orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh, orang ni kata ya, orang ni kata tak ya. Sebenarnya bukan salah kitab dan rasul. Ya. Jadi begitu kerana pertelagahan para alim ulama. Ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni, maka berlakulah perselisihan di kalangan ulama. Ya. Maka jika ada orang dia kata kami tak nak ambil pandangan ulama, habis kamu ambil pandangan siapa? Pandangan siapa nak ambil kalau tak ambil pandangan ulama? Dia kata saya ambil pandangan ulama ni, pandangan ni yang mengatakan benda ni haram sebab dengan hadis jelas. Dekat dengan hadis. Kita pakai hadis lah, hadis kuat, ulama tak kuat. Tak, kamu jumpa hadis tu ambil kat mana? Kamu jumpa tepi jalan ke? Ya, dah saya Google. Google tu ambil kat mana? Dia petik pada mana orang yang Google kan tu? Tak diambil pada kalam ulama. Ulama juga yang kata boleh pun ulama juga, yang kata tak boleh pun ulama juga. Ya, tak, kami pakai hadis terus. Hadis pun ulama yang bawa. Ulama juga. Sebab tu kalau kita kata, kalau kamu pakai pandangan ulama A, kamu fanatik pada A. Kamu tak terima pandangan ulama B. Ya, yang jadi hari ini begitu. Ya, dia hanya mengambil satu pandangan dan dia pegang pandangan tu, dia menolak pandangan orang lain. Kalau orang tak buat, dia marah. Satu. Ataupun kalau orang buat, dia marah pasal ulama dia tak buat. Ya, tu. Jadi jangan kecelaruan kita dengan kita katakan kitab dan rasul bererti nak memaham, nak mengambil isi kandung kitab dan rasul, yakni Quran dan hadis. Nak mengikut Quran, nak mengikut hadis Nabi, nak mengikut Nabi adalah melalui ulama. Bukan sendiri-sendiri. Jangan jadi gila. Google je hadis, ada dah hadis bab ni, dia pun Google. Ada hadis, dia pun hukum terus dah. Kamu ingat hadis Nabi tu macam tu cara dia. Ya. Baik, dan wa ala ta'atika mujtami'ina, dan atas melakukan ketaatan bagi engkau itu kami berhimpunan. Orang-orang yang berhimpun kita ni. Buat apa berhimpun dalam masjid An-Naim ni subuh-subuh ni? Pasal nak jadi orang taat. Dah taat dah sembahyang subuh. Ya, tunggu pula tazkirah pula dah. Ya, tunggu buat apa ni? Baik balik pergi cari cucuk. Ya, pasal nak taat. Sebab jalan nak pergi taat itu kena ada ilmu. Ya, dia tak mau jadi taat kalau tak ada ilmu. Banyak orang buat salah dalam ibadat, dia tak perasan dia buat salah. Ya. Banyak orang buat benda yang tak sah, dia tak perasan kata dia buat tu tak sah. Dia rasa betul. Selama ni. Ya. Baik. Wa tawaffana ya rabbana muslimina, dan sempurnakan kami wafak, ya, wahai Tuhan kami, muslimin dalam keadaan kami ni wafana, mewafatkan, mematikan kami, silap ni, mematikan kami ya Tuhan, ya, wahai Tuhan kami, dalam keadaan kami orang yang muslimin. Itu doa.
Supaya kekal kita hidup dalam mukmin, kekal kita dalam muslimin, mati kita dalam keadaan Islam. Tu ada dalam tu, tengok apa dalam slide TV tu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita dah baca lah itu hadisnya. Itu doa yang disuruh kerap kali kita bacakan. Pasal apa kita disuruh gitu? Ni nampak, wa tawaffana ya rabbana muslimina, wafatkan kami, matikan kami, tinggalkan kami dalam keadaan kami meninggal orang-orang yang muslimin, bukan fasiqin, bukan kafirin, bukan musyrikin. Isu hari ni, dulu tak timbul isu ni, dia makin lama makin banyak isu. Mengucap Christmas, hari Natal kepada orang-orang Kristian. Dulu tak timbul pasal dulu orang tak prihatin kan, lantak pergi ke demo lah. Tapi sekarang ni orang ramai yang prihatin. Bila prihatin dia timbul masalah. Boleh ke tidak mengucapkannya? Keluarlah beberapa fatwa-fatwa ulama. Jadi bila fatwa tu datang daripada golongan-golongan Wahabi ni, kalau dia kata haram, orang lain berkejut dah. Syekh Ibn Qayyim menyatakan bahawasanya menyampaikan ungkapan selamat hari Natal ataupun hari Christmas, Merry Christmas tu, hukumnya haram, ittifaq ulama, kata Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kita faham lah, anak murid Ibn Taymiyah. Baik, di sana gambaran bila Ibn Qayyim menyokong kata haram, dia susah sikit, berat sikit lah. Ada khilaf ke? Jarang berkhilaf. Maka bila dia kata ittifaq gitu, kita tengok balik dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, benda tu baru. Maka Imam Nawawi dia meletakkan secara umum, memberi tahniah, ungkapan selamat hari raya ke yang melibatkan keagamaan orang lain, maka hukumnya haram. Dah lah, melarat semua kata haram, apa semua dah. Mufti-mufti pun kata haram. Lepas pada tu dia keluar pula satu fatwa lain. Dia kata dalam situasi suasana yang begini dengan masalah politiknya, kita tengoklah pada keadaan di situasi, maka dia kata harus kedegap situ. Jadi celaru. Baik, tak apalah. Yang kata harus tu tak ramai, yang kata haram tu ramai. Itu satu. Yang kedua, sebab membawa mengatakan haram, kerana dengan ungkapan kita kata mengucapkan selamat pagi ke, tahniah apa-apalah, happy birthday ke pada seorang yang kafir, hukumnya harus. Tak ada nas yang kata haram. Tetapi dengan ungkapan yang melibatkan keagamaan, bila dia kata Merry Christmas, bererti dia telah memperakui bahawasanya Nabi Isa itu anak Allah. Itu yang timbul haram. Secara automatik dia tak boleh pergi, tak, saya tak bermaksud gitu, saya ungkap je. Tak boleh, pasal ungkapan tu dah memang tujuan dia gitu. Ungkapan Merry Christmas, Chris tu yang kata cross, dia memang pergi ke situ, meletakkan tarikh lahirnya sekian, iaitu memperakui 25 Disember itulah tarikh lahir Nabi Isa, dan meletakkan Maryam ibu dia yang bapaknya ada Allah. Jadi bila buat gitu haram lah, sebab tu ulama kata haram.
dia belum lagi jadi kafir, tapi baru haram. Kalau dia mengiyakan, jadi kafir lah. Dia baru ungkap je. Jadi sebab itu kita kata itu antara maksiat. Nak faham kitab Allah dan Rasul ni macam mana? Kena ikut ulama'. Tak boleh faham sendiri. Jadilah golongan kita orang yang mengikut segala kitab dan Rasul ni bila kita mengikut ulama'. Kalau duk mereka-reka rasa-rasa, saya rasa tak salah ni ustaz, ini ulama' je ni, kata dia. Itu nak mereka merapul tu. Ya. Wa ala ta'atika mujtami'ina, habis tu. Wa alhiqna bis salihin. Ke mana tadi? Wa tawaffana ya rabbana muslimin, ke situ tadi saya lupa. Ya, dan mematikan kami dalam keadaan muslim. Takut kita mati kufur dengan sebab sikap kita tadi. Ya. Duk galik sangat, duk rapat sangat orang-orang kafir ni, kadang-kadang membawa kafir, ya, menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ya, memberi ruang dan juga peluang pada orang kafir dengan benda yang diharamkan kita halalkan. Ya, banyak ulama begitu hari ni. Ya, datangnya liberalisme. Ya, liberal ni dia rasa terbuka. Jadi tu ulama yang liberal ni bahaya. Kalau orang liberal tu dia jual halak tak apa. Tak apa, maksudnya dia seorang dia pergi masuk neraka, lantak dia lah. Tapi kalau ulama yang liberal, dia yang bawa orang masuk neraka sekali. Ini yang bahaya. Duk dimpik rajin dengan orang Yahudi ni. Okey, wa ilhiqna bis salihin. Ya, dan campakkan kami ataupun jadikan kami, samakan kami, gabungkan kami dengan orang-orang yang soleh. Ya, kaitkan kita dengan orang-orang yang soleh. Itu doanya. Wa walidina wa ahbabana birahmatika ya arhamar rahimin, dan juga jadikanlah sama sekali lah bukan kami je yang dimasukkan dengan golongan-golongan orang yang soleh, termasuk kedua ibu bapa kami dan juga kekasih-kekasih kami, termasuk kekasih-kekasih kita, segala anak-anak pinak isteri kita, saudara mara kita. Dia dah rangkum sekali lah dalam doa ni, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau wahai Tuhan yang arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan doa yang dibacakan tadi ni, keberkatan doa yang disusun oleh alim ulama memberi kita dapat manfaat daripada doa tersebut. Baik, boleh ke berdoa macam tu? Hari ni timbul isu 2-3 hari ni. Ya, akhir-akhir ni dia kerap-kerap kali lah berlaku. Ya, dia nak mari musim maulud, dia mula berbising dah. Bila orang mula berkasidah, orang ni pun dah kurang dah kasidah dah. Orang mula berkasidah, orang mula berhaban, orang mula berselawat Nabi. Dia datang fatwa-fatwa yang menghiris. Ya, fatwa tu tidak sama sekali menghalang atau melarang, tapi dia menghiris. Dia kata, tuan-tuan, kita disuruh selawat atas Nabi. Dia kata, siapa yang selawat kepada Nabi satu selawat, maka Allah Ta'ala selawat ke atas dia 10 kali. Ya, jadi selawat yang macam mana, tuan-tuan? Selawat yang Nabi ajar lah. Selawat yang Nabi tak ajar tak dapat. Yang TikTok sekali dia kata apa dia, yang selawat Nabi lah ajar, yang lain pada ungkapan Nabi tak boleh, tak boleh, tak dapat macam tu. Jadi buat apa kita buat? Dia Kristu, dia halus sikit tu. Buat apa kita berselawat, bermarhaban, berbagai-bagai, ya, sedangkan Nabi tak buat yang tu, kita buat yang Nabi buat lah, lebih baik. Jadi nampak macam halus sikit, taklah berapa kasar benar. Tapi yang jenis kasar sikit tu, dia kata buat apa selawat-selawat ni, marhaban ni bid'ah, masuk neraka. Dia terus gitu. Sama je 2 ekor tu. Satu hak kasar sikit, satu hak lembut. Jadi kita rasa ya tak ya juga, dia pun tak ada selawat dah. Ya.
Antara selawat yang lalu kita buat sallallahu ala Muhammad, itu kalau ikut demo tu bid'ah tu. Tapi dia tak maulah ustaz yang jenis hal lembut sikit, tak boleh kata bid'ah. Sekarang dia melari terus. Kita habur pelan-pelan je kata. Jangan selawat je tu, selawat yang Nabi selawatkan. Jadi tak selawat langsung. Ya, selawat yang Nabi selawat tu selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tak ada Sayyidina dia mah. Buat Sayyidina bid'ah tu dia. Sampailah innaka Hamidum Majid. Jadi lepas sembahyang tak salam, tak ada selawat lah. Nak selawat apa? Nabi tak pernah buat. Dia nak pergi ke situ lah sebenarnya, tapi cara halus jarumnya. Taklah nampak sangat kami ni penyokong Wahabi. Senang cakap lah ni. Tak ada lapik dah, senang. Tapi sebenarnya nak menyokong Wahabi. Tak, saya bukan menyokong Wahabi, dia kata. Sebab ni das. Sebenarnya yang dipetik berkitab lah, kitab Syekh Abdul Wahab. Kitab-kitab yang kata boleh, dia tak nak petik. Tu yang nampak dia dorong, dia tu cenderung kepada Wahbiyah. Pandangan-pandangan yang mendorong kepada Syekh Abdul Wahab ni cepat diambil, cepat diterima. Tapi pandangan-pandangan yang kepada ahli sunnah wal jamaah ni, yang datang daripada mazhab Syafi'i, datang daripada ulama-ulama Sufi, nampak sangat dia pun tak terima, dipilih. Baik, sama juga doa. Dia melekat ke doa pula. Doa pun tak boleh, doa sendiri. Dia kata doa yang Nabi doa lah. Doa yang Nabi doa mana? Dalam Quran. Hak dalam Quran semua doa Allah Ta'ala ajar lah. Kemudian doa yang Nabi doakan, macam doa yang kita kata ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Lain benda tu dia kata tak afdal. Buat apa doa yang ulama doakan? Jadi termasuk juga yang kita baca pagi ni, doa yang didoakan ini adalah doa Syekh Ulwi Haddad. Kotlah ke tuan-tuan petikai, buat apa ustaz buat doa yang macam tu? Baik kita buat doa yang Nabi doa. Okey, apa nak jawab? Ibadat ni ada dua tujuan kadang-kadang. Tujuannya banyak. Yang saya ingat pada otak saya lah. Pertama, nak pahala kerana ibadat. Yang kedua, nak minta dengan rasa kehambaan. Jadi kalau kita kata cara meminta yang disebut dalam Quran itu adalah doa yang afdal untuk capaikan pahala menjadi seorang hamba yang taat. Jadi kita kata nak berdoa macam mana Allah salah ajarlah. Itu basic. Yang ada dalam Quran tu basic, yang asas. Cara berdoa. Jadi doanya afdal. Memang doa-doa daripada ayat Quran itu doa yang paling afdal. Segi apa? Pahalanya. Tapi kadang-kadang yang kita nak minta ni luahan hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa dalam Quran. Tapi dia tak rasa apa pun masa dia baca. Dia biar hari-hari lah. Hari-hari doa yang sama, dia pun tak ada rasa apa, tak sampai pun hati dia. Jadi sebab itu ulama kadang-kadang ni dia letak berdoa, letak tangan ni tuan-tuan, dia letak tangan dia, kita minta apa yang kita nak minta. Mana? Perintah Allah juga. Fad'uni astajib lakum. Kamu minta doa lah, aku mustajabkan. Jadi kadang-kadang doa ni terlintas. Memanglah ada doa Quran, ada doa daripada Nabi, kadang tak hafal, tambah kita orang Melayu. Kadang-kadang hafal. Jadi bila tak aku nak doa apa ni masa ni, dia datang. Itu datang daripada naluri hati. Kadang-kadang doa yang datang dari naluri hati ni dia berkesan pada hati walaupun pahalanya kurang. Kita tak nafikan pahalanya kurang. Kita bukan di segi pahala je kita nak. Kadang-kadang keberkesanan rasa kehambaan tu. Lepas berdoa tu kita rasa puas, kita rasa lega, kita rasa hilang segala masalah. Itu sebab bila kita tengok doa yang susun ulama, walaupun tak sama taraf dengan doa Nabi, kadang doa Nabi itu umum. Bukan tak afdal, kita mengaku doa Nabi lebih afdal. Jadi ulama dulu doa-doa yang Nabi ajarkan pun dia ajar, kita amalkan. Doa yang kita nak buat sendiri pun kita buat. Dia menambah, dia panggil tambahan. Dengan rasa doa macam kita kata tadi, kita sendiri tak reti nak susun macam mana yang susun oleh Syekh Ulwi ni.
Dia susun doa tu nampak cantik je. Walaupun Nabi tak berdoa dengan doa tu. Sebab ia masuk pada perintah umum berdoa lah. Jadi doa ni sama ada kata ulama, kita ambil pada doa Quran, itu yang afdal. Lepas tu doa yang dibuat oleh Nabi sendiri, yang susun oleh Nabi, kemudian yang disusun oleh ulama. Dia 3 peringkat tu. Jadi tak salah. Jadi jangan sebab kita kata doa yang didoakan oleh alim ulama tak ada kualiti, tidak sama taraf dengan Quran, kita buang je doa ulama ni, kita buat doa kita dengan Quran hadis je. Taklah sampai tahap macam tu. Sebab kadang-kadang doa yang disusun oleh alim ulama ni memberi kesan pada jiwa dan hati kita. Dia termasuk pada zikrullah, dia termasuk daripada memperingatkan diri kita. Dia kadang-kadang menyusun hati kita supaya tawaduk dan sebagainya. Sebab kalau kita nak baca doa yang ada pada Quran, kadang-kadang kena lahirkan tawaduk tu masa berdoa. Tapi tak doa ulama kadang-kadang dia dah masa ungkapan doa tu dia tawaduk siap dah. Jadi dia kita doa ni macam ubat lah. Doa ni macam ubat. Jadi kita tahu ada ubat ni mahal. Ubat hospital. Dia hebat lagi, makan lega. Tapi kadang-kadang tak sesuai dengan tubuh badan orang tu. Dia kena ubat yang ada sikit bahan-bahan kita kata herba atau sebagainya, kena penambahan vitamin atau sebagainya. Itulah doa. Ada orang dia kena doa tu, doa Quran, dia ambil dia doa Quran, orang punya panas doa tu, panas, dosa dia banyak, ayat tu ayat panas, tu berasap telinga-telinga tu. Lagi berdoa lagi meraban. Jadi ulama ni disusun, ni ada masalah penyakit kamu ni. Kamu baca ayat ni memang bukan tak jadi ubat, jadi racun. Sebab tak sesuai dengan penyakit hati dia tu. Maka disusun doa lain yang lebih ringan. Kadang-kadang doa-doa yang disusun ulama ni dia tak panas. Susah pula nak buat dalilnya pula. Itu pengalaman ahli ulama tu yang kita ambil pakai. Selawat pun kalau ikut abang saya, selawat pun ada selawat yang panas. Sebab tu dia dibuat selawat tafrijiyah, dibuat selawat selawat syifa. Jadi tujuan dia tak sama dengan selawat yang kita selawat dalam sembahyang. Selawat dalam sembahyang adalah untuk dapatkan pahala. Selawat tafrijiyah ni untuk baikkan hati, menyihatkan badan. Kita nak sihat badan, tapi kita nak ambil manfaat daripada hadis, nak ambil manfaat daripada selawat, hadis, daripada selawat. Sebab selawat itu adalah ubat. Jadi dengan kita nak berubat, kita selawat sama. Jadi sama ada sakit ke tak sakit ke, kita pun selawat tafrijiyah, kita pun selawat syifa, supaya sentiasa kita diberi kesihatan dengan kita ambil barakah selawat. Bukan kita nak berwirid dengan selawat. Berwirid dengan selawat tu yang selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu berwirid dengan selawat. Tak sama dengan selawat-selawat yang disebut tafrijiyah sebagainya. Itulah kadang-kadang orang dia tak faham susunan macam mana susun atur ulama tentang tarbiyah kita, latih tubi kita dalam ibadah. Jadi dia tak ada komen je lah, gong-gong ni tak boleh, Nabi tak pernah buat, ni tak boleh buat, ambil hak Nabi dah lebih bagus, ambil ulama buat apa. Kamu tak duduk dengan ulama, kamu tak tahu. Kamu tak duduk dengan Imam Ghazali, kamu tak tahu macam mana ibadat dia. Kita dekat dengan ulama, kita tak dekat dengan Nabi, kita jauh dengan Nabi. Jadi ulama ni sebagai pembimbing kita yang menarik kita ke jalan yang benar. Dah 7:30 dah. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita baca lain pula akan datang. Cuti pun lama dah ni. Ada hair je. Insya-Allah minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin, Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin, Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin. Allah nawwir qulubana bi nuhdatika kama nawwarta 'ala syamsika wa da'wata bi rahmatika ya rahim walhamdulillah.